Seterusnya kita bercakap tentang permasalahan yang berlaku di dalam UMNO sekarang ini. InsyaAllah antara perkara yang berlaku di dalam UMNO sekarang ini, hari ini macam saya kata semalam, hari ini dan juga esok adalah di mana perhimpunan pemuda, perhimpunan cawangan sekarang ini berlangsung, dan kita dapat lihat mereka yang saling tunding-menunding jari. Masa ini kita dapat lihat semangat yang kebencian, semangat yang terbuku di dalam hati UMNO sekarang ini sudah keluar. Antara yang saya menarik nak sebut adalah berkenaan dengan apa yang ditulis, yang disebut oleh Tajuddin pasti salah pengarah pilihan raya UMNO Tajuddin Abdul Rahman hari ini memberikan peringatan kepada PAS. Okey, saya tunjukkan. Okey. Janji mesti ditunaikan, kata Tajuddin. Pengarah pilihan raya Tajuddin UMNO memberikan peringatan kepada PAS yang menjadi parti rakan mereka mengenai perlunya menghormati janji dan tidak memungkirinya. Kenyataan itu juga dilihat membuktikan bahawa PAS di sebalik persefahaman yang dimeterai dengan Mufakat Nasional telah membuat keputusan sendiri untuk menyertai PN. Saya ingin ingatkan kepada PAS apa hukum berjanji. Janji mesti ditunaikan. Mereka sertai PN bersama PBBM itu tanpa persetujuan kita, dia kata. Tanpa persetujuan kita. Tajuddin ditemui media selepas dia merasmikan Mesyuarat UMNO. UMNO dan PAS memeterai piagam bersama untuk membentuk Mufakat Nasional ketika kedua-dua parti masih berstatus pembangkang. Selepas kerajaan PH dijatuhkan, bersatu membentuk kerajaan baru dan bekerjasama dengan beberapa parti lain termasuk UMNO dan PN. Ia kemudian menyaksikan munculnya PN yang disertai PAS sebagai salah satu komponen, manakala UMNO dan PN kekal berada di luar gabungan tersebut. So, apa yang kita boleh baca dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan? Ini satu signal awal sebenarnya bahawa di antara PAS dan UMNO pun sudah saling tidak mempercayai di antara satu sama lain. Kenapa kita lihat demikian? Macam saya kata, saya sebut sebelum ini, yang berlaku di dalam internal PAS, UMNO dan juga Persatu ini adalah keadaan di mana pengkhianat ini sentiasa mencurigai antara satu sama lain. Mereka sekarang ini berada tidur dalam keadaan tutup mata, terbuka sebelah. Kerana mereka tak tahu esok siapa yang bakal mengkhianati mereka, esok siapa yang bakal menikam belakang mereka, esok siapa yang bakal nak kata apa tentang mereka. Sebab itu sekarang ini UMNO menuntut janji PAS untuk membentuk Mufakat Nasional. Sebaliknya PAS kata apa? Oh, sekarang ini kita tak boleh bentuk Mufakat Nasional kerana nama itu sudah digunakan. Seingat saya lah, daripada dulu sampai sekarang saya tak pernah dengar lagi parti nama Mufakat Nasional ataupun gabungan nama Mufakat Nasional. Okeylah, tak apalah. Katakanlah ada pun nama tersebut, kenapa nak kena stick nama Mufakat Nasional? Dia boleh tukar nama lain. MN tu kita letak apa? Minyak naik ke? Maknyah ke? Terpulang lah kau nak letak nama apa sekalipun. Yang penting adalah kena ada usaha untuk memastikan memastikan bahawa kerajaan yang ada sekarang ini kena kukuh. Perikatan nasional yang ada sekarang ini mesti bekerjasama. Dengan ada kerjasama tersebut, barulah boleh dikatakan kekuatan itu ada. Tetapi bila kita melihat apa yang diungkap dan diucapkan hari ini, kita dapat lihat this is a sincere, orang kata apa, opinion, satu pendapat yang jelas daripada kacamata UMNO itu sendiri, bahawa mereka tidak lagi mempercayai PAS disebabkan oleh remarks yang dikatakan oleh PAS selama ini. PAS yang cakap macam-macam selama ini. Jadi kita tahu bahawa PAS dalam hakikat yang sebenarnya tidak lain tidak bukan hanyalah satu parti yang cuba atas dasar apa? Cuba sebenarnya hanya untuk nak memenangi, nak berkuasa. Bukan untuk Melayu, bukan untuk Islam, tapi hanya kerana dasar kuasa. Dan ini disebut, kalau kita dengar, saya mainkan satu video audio yang sekarang ini tular di media sosial berkenaan dengan ucapan daripada wakil UMNO. Apa yang sekarang ini saya nak bagi tahu berlaku di Kelantan. Berkenaan dengan bagaimana ketidakpuashatian UMNO di Kelantan, terutama mengenai pembahagian Exco yang berlaku di Kelantan sekarang ini. Kita boleh lihat video ini. Kita buat, dia suruh kita ikut dia, tapi dia buat kehendak kita. Ini hakikat sebenar. Maka kepimpinan UMNO di peringkat pusat rasa tak tahan dah dengan cara-cara demo. Rasa nak memberontak. Jadi kalau kita nak diri atas kaki kita sendiri atas barisan nasional,
kita berpendapat, kita tahu buat masalah. Setengah daripada pemimpin kita lah berpendapat, ambo-ambo lah belakang, nak sendiri, kita ngomong sendiri, kita tak ingat. Tapi kepimpinan kita rasa tak berapa nak atas body UMNO saja. Maka kita kena bantu dari parti-parti lain. Nak pergi ke satu, tak pernah sabar kita nak lapak balik kau ni. Nak pergi ke PAH, lah muka kita yang kata ni, pahal belakang dah PAH pun luar yang sebenarnya, dah gila ke PAH dah. Lah ni reti basah dah lama tu juga pun. Sekarang mana PAH buat dah. Jadi apa nak royak? Lah ni, kita sebenarnya kita rasa cukup kecewa benar dengan Perikatan Nasional. Kalau boleh, bukan kalau boleh, memang kita nak buat dalam pengundian bajet baru ni kita nak jatuh dah. Tetapi kita mikir, kalau sekiranya kita jatuh dari Perikatan Nasional dalam pengundian bajet baru ni, nampak pada masyarakat semua bahawasanya UMNO lah pengkhianat sebenarnya. Kerana UMNO tidak setuju dengan bajet yang dibuat. Dan kita sendiri pun telah buat syarat supaya Muhyiddin Yassin ni bui kelulusan KWSP supaya boleh keluar duit sipendek tu sebanyak 10,000 tanpa syarat. Gitu juga dengan monitoring kita pula, nak bulan tak payah bayar, kita beri syarat lagu tu. Dia setuju. Tetapi lah ni nampaknya berat sikit dia nak tunai. Sampai setengah pada setengah. Siapa tak faham saya cerita siapa tak faham ni saya cerita. Dia mengatakan bahawa dia kata kita nak buat kerjasama ni, dia kata dia panjang video tu panjang tetapi dia nak kata dia nak kita boleh tengok dekat YouTube dekat Facebook saya. Dia kata kita nak buat kerjasama sekarang ni. Ini UMNO yang cakap ni. Dia kata ini dekat Kelantan. Kita nak kerjasama dengan siapa? Dengan PAS. PAS memang tak boleh. Dia kata kita tak boleh kerjasama dengan dia. Lepas tu contohnya moratorium dan juga duit kadula SP tanpa syarat. Kita kata UMNO nak bawa. PBBM tak setuju pun dengan perkara tersebut. Sehingga menyusahkan rakyat, dia kata. Maksudnya PBBM tak nak dengar pun cakap UMNO. Jadi kenapa kita nak bersama dengan PBBM lagi, dia kata. Kenapa kita tak nak bersama dengan PBBM? Dan di hujung video tu dia kata, kita akan bekerjasama dengan DAP. Dia tanya dengan audience tu, korang setuju tak kita kerjasama dengan DAP? Kemudian dia kata setuju. Dia kata iyalah dulu. Dia kata bukan kata korang, Ambo pun kata yang DAP tu kapi harbi, dia kata. Tapi kita kena ingat, dalam DAP tu dia ada dua kumpulan. Lim Guan Eng ni Kristian, dia kata. Tapi Anthony Locke tu Buddha. kita gelak je lah kan. Apa kaitan dengan dua benda tu? So kita kerjasama ni dengan grup Anthony Locke. Kita bukan sebab apa Lim Guan Eng akan habis term sebagai Setiausaha Agong, dia kata. Yang berkuasa dalam DAP ni Setiausaha Agong dia, bukan dia punya presiden. Lepas tu dia kata, kita punya rundingan dengan DAP adalah kita akan bila kita menang dalam pilihan raya, sebab MCA MIC tak boleh pakai. Kalau kita menang dalam pilihan raya nanti dia kata bahawa DAP ni tak akan dapat jawatan menteri, timbalan menteri pun tak akan dapat. Kita tak akan bagi dia menteri dan timbalan, tapi kita akan kerjasama dengan dia. Kalau mati saya kata kau ingat DAP tu bodoh ke? Kan? Kemudian kalau PKR nak datang ke apa, kita akan kerjasama dengan dia. Dan dia kata kerajaan akan tumbang pada penghujung bulan Januari ini, dia kata. Ataupun kalau tak tumbang, maksudnya tukar kerajaan, berkemungkinan besar bahawa pilihan raya akan berlaku. So dia ada possibility dua tu. Jadi kita kata macam ni, kalau bertukar kerajaan, tukar kepada siapa? Dia masih meyakini bahawa kalau tukar kerajaan, tukarnya adalah kepada UMNO. UMNO yang kena mendepani, UMNO yang kena champion, UMNO yang kena berkuasa. Dan dia kata PAS, marahnya dengan PAS di Kelantan, dia kata nak bagi jawatan exco pun, ahli majlis pun PAS tak nak bagi, dia kata. PAS bagi alasan apa? Rumah dah bina, buat apa kita nak roboh bagi buat baru, dia kata kan. Itu alasan PAS. Okey, jangan tanya macam mana saya faham bahasa Kelantan, saya faham. Okey. Jadi kita nak bagi tahu bahawa dalam Perikatan Nasional, dalam di antara kombinasi mufakat nasional itu sendiri sudah ada bibit-bibit perpecahan. Dan kalau kita tengok di dalam kerajaan, di dalam Perikatan Nasional itu sendiri, di kalangan orang-orang UMNO, mereka sekarang ini saling tidak mempercayai, terutama dengan orang bersatu. Dan untuk makluman, Anwar Musa tak setuju benda ni. Dia kata bahawa mana ada grassroots, tetapi sudah nyata dan jelas bahawa secara di grassroots, grassroots UMNO bersetuju
cawangan UMNO, 100 lebih cawangan UMNO telah bersetuju untuk tidak bergabung dengan Bersatu dalam menghadapi pilihan raya PRU yang akan datang ini. Dalam PRU yang akan datang ini, saya tunjukkan satu klip apa yang disebut oleh Bruas baru-baru ini. Dia kata dekat Perak. UMNO Bruas letak syarat untuk terima bersatu. Sebuah bahagian UMNO di Perak meletakkan syarat tertentu, bukan cawangan bahagian. Sorry, saya tak familiar dengan cawangan yang bahagian UMNO ni. Dia mengatakan bahawa UMNO di Perak telah meletakkan syarat tertentu sebelum bersedia bekerjasama dengan Bersatu menjelang PRU kelima. Antara syarat tersebut, apa dia? UMNO boleh terima kerjasama tapi dengan beberapa syarat. Kita bukanlah parti yang keras sangat, asalkan kita tidak lari daripada perlembagaan persekutuan. Azhar berkata, dia kata kita boleh terima Bersatu, tapi syarat dia kerusi-kerusi yang telah dirampas oleh Bersatu, di mana UMNO lompat hendaklah dikembalikan balik kepada UMNO. Antaranya adalah Bukit Gantang, Larut dan Bagan Serai. Larut ni adalah kerusi Hamzah Zainuddin tau. Daripada UMNO dia melompat ke PBBM. So Larut ni dia nak bertanding kat mana selepas ini? Kalau kita nak saksikan dia nak bertanding dekat mana? Bagan Serai umpamanya dia nak bertanding dekat mana? Bukit Gantang dia nak bertanding dekat mana? Ketiga-tiga urusan ni diwakili oleh Said Hussein Hafiz Said Fasal, Hamzah Zainuddin dan Datuk Nur Azmi Ghani yang kini menyertai Bersatu. Dan juga kita tengok ni Adun PKA ni, Adun Rembia keluar PKA, bagus, keluar PKA masuk UMNO, bagus. Kita dah lama ni memang nak buang dia. UMNO Johor minta pimpinan beri laluan, Muhyiddin pertahan pagoh pula. Ini dalam UMNO sendiri pun dok tak tahu sekarang ni nak bersama tak bersama, kerjasama ke tak kerjasama. Ni Adhan Baba kata ini orang yang dapat jawatan ni memang menyokong Muhyiddin selalulah. Dia kata UMNO Johor, Ketua Penerangan UMNO Johor, Datuk Adhan Baba mendakwa cadangan itu telah disampaikan kepada pucuk pimpinan supaya Muhyiddin diberi laluan untuk bertanding di pagoh, dia kata. Kemudian kalau kita tengok BN Sabah sedia kurang jumlah kursi untuk PRU 15. PAS Pertahanan MNPN tolak usaha bentuk pakatan baru. Ini PAS pula. Sekarang ni PAS, dia dengarnya UMNO ni nak buat pakatan baru, nak buat gabungan baru, Grand Coalition ke apa ke. PAS pula tak nak sebab dalam Grand Coalition tu ada amanah. Amanah ni PAS memang tak boleh, orang kata orang Kelantan kata tak boleh cara. Tak boleh cara. Aku suka tiku bantai ya. Tak boleh tak boleh saing. Tak boleh jadi tak boleh kawan lah orang kata apa. Memang mak kau hijau belaka lah. Minta maaf orang Kelantan kalau aku ni bukan ngerti sangat cakap Kelantan kan. Faham tapi nak cakap nak kecek tu tak reti. Dan juga yang ini menarik. Kenapa saya kata menarik? Saya sebut. Yes, ini dia. Dakwaan ahli dicuri. Pemuda UMNO sedia jumpa Bersatu di mahkamah. Sedia berjumpa Bersatu. Pemuda UMNO bersedia bersemuka dengan Bersatu di mahkamah. Ketua Pemuda UMNO Datuk Ashraf Wajdi berkata, Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan berkata akan menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang susulan dakwaan yang didakwa oleh Ashraf. Ashraf mengatakan bahawa ada di kalangan orang-orang Bersatu yang telah dibayar sehingga RM100. Setiap cawangan ditubuh diperuntuk RM3,000 sehingga RM5,000 untuk cawangan UMNO dan bahagian UMNO sehingga akhirnya mereka keluar. Kemudian Wan Saiful Wanjan mengatakan retract bullying members, remark we will sue. Bersatu tell UMNO youth. Terimalah nasihat pemuda UMNO dengan berlapang dada akan dihentikan segera sebarang usaha membelit atau mencuri ahli yang mengeruhkan hubungan dan tidak akan membantu hubungan di antara UMNO dan PBBM. Sejujurnya saya marahkan jawapan sekurang-kurangnya kami akan menyiasat dakwaan bukannya mengugut untuk menyaman. Sekarang ini tuan-tuan dan puan, dia orang dalam keadaan itu saya kata awal masa bulan lepas kejatuhan dulu, saya kata mereka ini akan sentiasa menjadi orang yang takkan hidup mereka takkan hidup aman. Kerana apa? Langkah mereka bermula dengan pengkhianatan. Dan khianat ini dalam sejarah, mana-mana sejarah sekalipun, pengkhianatan ini akan berakhir dengan pengkhianatan. Kita lihat sejarah Greek umpamanya, sejarah Parsi umpamanya. Kalau kita tengok sejarah Rom umpamanya, kalau kita tengok sejarah Islam sendiri umpamanya, sebarang kemenangan yang diperolehi melalui pengkhianatan akan berakhir dengan pengkhianatan. Akan berakhir di mana orang itu akan dikhianat. Kerana apa? Dia sanggup buat benda macam tu, kenapa orang lain tak boleh buat benda yang sama dengan dia? Sejarah telah membuktikan bahawa si Kitol itu akan habis dan dimusnahkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi satu perkara. Apakah akan
akan berakhir pilihan apakah akan berakhir kita punya apa orang kata kerajaan ini tidak lama lagi? Jawapan saya berkemungkinan. Ada kemungkinan besar bahawa kerajaan ini akan tumbang tidak lama lagi. Kerajaan ini akan tumbang tidak lama lagi.